Dalam laut fikiranku, yang wujud hanyalah kota dan bandar, dan masa depan yang aku tidak pasti warnanya. Aku mengharungi hari-hari dengan penuh kebosanan. Aku seolah-olahnya telah maut sebelum ajal. Aku tidak tahu mahu kuisikan apa di dalamnya. Tetapi desa memberiku satu nafas baharu. Aku sudah mula mengerti makna sebuah kehidupan. Sedikit epilog daripada karyawan Nurziati Muhammad Rosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beradanya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah resensi. Mohon perkenalkan diri. Saya Rosamira binti Rosli, pelajar tingkatan 4 SMK Abdul Jalil. Menelaah kesemua novel yang pernah dibaca, hati saya merasa terpanggil untuk memilih novel Dayung Sudah di Tangan atas dasar keunikannya. Novel ini merupakan nukilan Nurziati Muhammad Rosman. Novel yang mempunyai 195 halaman bercetak ini menceritakan perihal Razin, seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang dilahirkan di dalam keluarga yang berada, dilimpahi dengan segala kemewahan. Tapi ternyata semua itu tidak mampu menghadirkan rasa bahagia buat Razin Hamdi yang sentiasa merasakan hidupnya sunyi tanpa kasih sayang. Episod kisah ini bermula apabila Razin bertekad untuk melarikan diri ke sebuah desa terpencil bagi menemui sahabat lamanya yang juga merupakan role model bagi dirinya sejak di bangku sekolah. Daisuke nama diberi. Daisuke bukanlah dilahirkan di dalam keluarga yang berada. Setelah kematian ayahnya, Daisuke terpaksa membatalkan hasratnya untuk melanjutkan pengajian demi menyara adik dan juga ibunya. Daisuke berkegiatan di dalam bidang ekonomi. Terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh Daisuke. Tetapi sikap putus asa tidak pernah terpahat di dalam kamus hidupnya. Kehidupan Razin dan Daisuke amatlah berbeza. Kehidupan Daisuke diibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Razin bertekad untuk menyahut cabaran yang dilontarkan oleh Daisuke untuk bekerja tanpa gaji dan mempelajari kehidupan kampung. Mana mungkin seorang anak bandar lahir di bandar dan membesar di bandar mampu menyesuaikan diri dengan desa yang sudah pastinya akrab dengan alam. Persoalan ini semestinya sedang bermain di benak pemikiran pembaca semua. Usai membaca karya ini, banyak pengajaran dan iktibar yang dapat kita perolehi. Pertama, kita hendaklah mensyukuri kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mulanya, kehidupan Razin amatlah berwarna-warni bagi mereka yang impikan kekayaan. Namun, lama-kelamaan Razin sedar bahawa kekayaan bukanlah punca yang membawanya menyelami erti kebahagiaan. Kesusahan yang dialami Razin cukup mengajarnya erti kesyukuran. Kedua, kita janganlah mudah berputus asa di dalam kehidupan. Daisuke telah mengalami banyak cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Namun, sikap putus asa tidak pernah terpahat di dalam kamus hidupnya. Dia berusaha bangkit kembali. Ketiga, kita hendaklah mendalami falsafah hidup dan menjadikan ia sebagai satu pegangan. Kita haruslah seimbangkan tuntutan lahir dan batin, dunia dan akhirat agar manusia dan masyarakat tidak pincang. Kisah ini membolehkan kita berfikir, menakut dan menilai kehidupan kita pada hari ini.
Seterusnya, banyak nilai positif yang turut digarap di dalam novel ini. Pengarang menyampaikan ideanya dengan pemilihan kata yang sangat santai. Buku ini juga sesuai dibaca oleh semua peringkat umur, terutamanya remaja. Buku ini juga diselitkan dengan lelucon bagi mengelakkan rasa bosan dan lebih menarik minat pembaca. Bagi mengakhiri resensi saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Cerana kesumba indah melati, cantik berseri dambaan puteri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Audio Jungle. Cinta bukan melemahkan, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta juga bukan mengajar kita untuk menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam nadi ilmu, amalan membaca. Orang dulu-dulu kata, tak kenal maka tak cinta. Ismi Anis Balkish binti Ahmad. Wa umri sab'a asyar. Adrusu fi Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko di Wilayati Selangor. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk bersama-sama kita memahami, mendalami dan menyelami sebuah karya yang penuh dengan mutiara kata. Melakar Cinta Fidausi mempunyai 294 muka surat dengan 16 bab di dalamnya yang mengisahkan tentang seorang gadis yang sangat cinta akan negara Palestin. Bukan itu sahaja, buku ini diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sendian Berhad pada tahun 2009. Alangkah baiknya jika kita mengenali dahulu dua orang penulis karya Melakar Cinta Fidausi. Penulis pertama bernama Aimi Nabiha Muhammad. Beliau dilahirkan pada 24 November 1985 di negeri Terengganu, Darul Iman. Beliau merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Penulis kedua bernama Nurul Aini Khairul Azhari. Penulis ini dilahirkan pada 21 Januari 1985 di negeri Kedah, Darul Aman. Beliau pula merupakan anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Apa yang lebih menarik tentang penulis ini, beliau mula menulis sejak berumur 20 tahun. Tajuk sudah kita ketahui, penulis sudah kita kenali. Jadi, sudah tiba masanya untuk kita menelusuri kandungan buku ini bersama-sama. Buku Melakar Cinta Fidausi mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Aima Insyirah. Beliau berasal dari negara Malaysia. Beliau tampak seperti anak gadis biasa, tetapi sebenarnya beliau mempunyai semangat yang luar biasa untuk berkhidmat di bumi bergolak Palestin. Bukan itu sahaja, beliau ingin berkhidmat menabur bakti dan bantuan tanpa rasa gentar, dengan rasa pasrah oleh ketentuan ilahi. Walaupun hasratnya ditertawakan oleh rakan-rakannya yang lain kerana tampak seperti mustahil, tetapi Aima Insyirah mahu membuktikan bahawa jihad di bumi Allah merupakan salah satu impian terindah di dalam hidupnya. Semasa beliau berada di bumi Palestin, beliau menghadapi dugaan yang sangat besar kerana beliau perlu berhadapan dengan mangsa-mangsa kekejaman Zionis yang rata-ratanya merupakan wanita yang telah kehilangan suami dan anak-anak yang telah menjadi yatim piatu. Apa yang lebih sadis, Aima Insyirah perlu berada jauh daripada keluarga tercinta. Alangkah terkejutnya Aima Insyirah kerana warga Palestin menganggap Aima Insyirah sebahagian dari keluarga mereka tanpa mengira pangkat dan warna kulit. Apa yang penting bagi dia, dia dapat membantu saudara se-Islam yang ditindas oleh tentera Zionis kerana mereka sudah kehausan dengan sifat
kemanusiaan. Aimah insyirah tekad dan yakin bahawa janji Allah itu pasti. Menarik bukan intipati buku Melakar Cinta Fidausi ini? Sudah pasti setiap bahan bacaan yang kita dalami mempunyai pengajaran yang tersendiri. Tidak terkecuali buku ini. Antara pengajaran yang boleh kita dapati ialah pertama, milikilah impian yang tinggi agar impian tersebut yang akan menjadi motivasi kepada kita untuk terus mengurak langkah. Kedua, yakinlah kepada kemampuan diri kita sendiri kerana ia akan mengarah kepada sebuah pencapaian. Ingat, berjuang memang pahit, tetapi manisnya sebuah kejayaan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Kasut cantik, kulit rusa, beli sepasang, buat tetangga. Kalau berjuang, jangan putus asa. Kalau jatuh, bangkit sekuat tenaga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik buku ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Safiah binti Muhammad Fadzil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bani, Selangor. Buku yang saya pilih berjudul Seni Mengubah Nasib. Buku ini ialah hasil karya daripada Charles Saputra, seorang mahasiswa yang aktif dalam bidang jurnalism. Buku ini mengandungi 165 muka surat, diterbitkan pada 2021 oleh Syarikat Putih Press, Batu Caves, Selangor. Cetakan buku ini yang pertama pada tahun 2021 dan di tangan saya ini ialah buku cetakan ketiga pada tahun 2022. Sasaran pembaca buku ini ialah kepada umum. Sinopsisnya yang mempunyai mesej yang amat bermakna. Sesiapa pun boleh berubah dalam hidupnya, daripada jahil kepada genius, daripada miskin menjadi kaya, atau daripada hina menjadi terhormat. Semua perkara boleh diubah, namun ada satu perkara yang kekal, perubahan itu sendiri. Kita sering mendengar tokoh-tokoh yang popular yang memberi sumbangan dalam tamadun manusia, seperti Albert Einstein, ahli fizik teragung yang menemui teori relativiti, Thomas Alva Edison, pencipta mentol, Bill Gates, pencipta Microsoft, Mark Zuckerberg, usahawan teknologi atau lebih dikenali sebagai pengasas Facebook, serta lain-lain lagi. Tetapi, apa yang menarik tentang buku Seni Mengubah Nasib ini, di mana buku ini menyenaraikan tokoh-tokoh jenius yang jarang diketahui dunia dan gaya hidup yang mereka miliki sehingga menjadikan mereka yang sekarang. Yang mana mereka berjaya mengubah nasib mereka sendiri menjadi masa depan yang lebih baik serta membawa revolusi dan manfaat besar kepada manusia seluruh dunia. Nak tahu antara tokohnya? Dan saya percaya anda tidak mesti pernah dengar nama-nama ini. Misalnya, Akrit Jaswal merupakan seorang kanak-kanak jenius kelahiran India yang berjaya menjadi doktor bedah seawal usia 7 tahun. Dalam pada itu, terdapat juga manusia super genius di dunia, iaitu lelaki berasal daripada Korea Selatan bernama Kim Eun-yong. Dan James Sidis yang berjaya menguasai sebanyak 200 bahasa di dunia. Melalui buku ini, saya sedar bahawa tiada sesiapa akan berjaya selagi mereka tidak berusaha. Walaupun mereka berbakat secara semula jadi, jika tidak diasah, mereka kekal di situ sahaja. Seperti benih bunga yang ditanam, lalu tidak disiram. Ia akan kekal sebagai biji benih sedangkan ia mampu mengembang menjadi bunga yang permai. Adakah buku ini membosankan? Tidak. Saya tidak setuju sama sekali. Bagi saya, buku ini diolah dalam cara yang sangat menarik di mana ia ditulis secara ringkas dalam bahasa yang mudah difahami serta buku ini mampu menolong kita untuk berfikiran matang, bersemangat dan tidak mudah berputus asa dalam kehidupan. Oleh itu,
saya amat menggalakkan para remaja seperti saya di luar sana agar membaca buku sebegini bagi membina jiwa yang matang di samping dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian sahaja daripada saya. Ingatlah, bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Assalamualaikum.